disebabkan Muhyiddin tak nak, dia tolak saranan baginda tuanku, BN bersetuju, dibentuk kerajaan, kemudian ada lagi 17 parti politik sertai kita. Kita ada sebuah kerajaan yang mengandungi 148 ahli parlimen, dan daripada 148 ahli parlimen ini kita ada 76 orang Islam dan 72 orang bukan Islam. Hanya lebih sikit daripada separuh. Jadi bagi saya sekarang ni, kita kena fahamlah. Kita di peringkat UMNO, khususnya Ahli Majlis Kerja Tertinggi, insyaAllah kita akan berdiri teguh di belakang Presiden UMNO. Kerana kita dah tahu, bukan mudah untuk kita yakinkan orang Melayu untuk terima DAP. It's not easy. Dan memang UMNO bayar harga yang begitu mahal di atas penyatuan ini. Kerana boleh dikatakan, sebahagian besar ahli kita menolak kerjasama baru ni, kan? Dan ada yang berpindah mengundi Perikatan Nasional, ada yang tak keluar mengundi. Tetapi inilah harga yang kita perlu bayar, dan bagi saya sangat berbaloi untuk kita bayar. Kerana ianya baik untuk negara kita in long run, ataupun untuk jangka masa panjang, ianya baik untuk negara. We are going to put an end into racism. Kita akan hentikan politik perkauman sempit. Kita akan hentikan apa dipanggil, benda-benda yang bak kata orang itu menyebabkan jurang perbezaan kaum ini semakin melebar. Kita dah bergaduh begitu lama. Jadi saya umpamakan apa yang cabaran yang kita nak buat hari ni ialah umpama mak bapak kita ni dah ada pilihan. Dia nak kita kahwin dengan seorang wanita Melayu. Pilihan dia. Kita bukan tak pernah berkahwin dengan wanita Melayu yang mak bapak kita ni nak. Kita dah pernah kahwin pun. Kan? Tapi masa kita dalam perkahwinan dia tu, isteri kita ni curang. Dia pergi nikah kat orang lain pula. Ini masalah dia. Dia main kayu tiga. Lepas tu, dia bully kita. Macam-macam. Sampaikan dia main kayu tiga masa pilihan raya di Sabah. Jadi sekarang ni, bila kita ada peluang untuk buat pilihan, nak berumah tangga balik semula, sama ada nak pergi kat bini lama ataupun nak pergi kat bini baru. Mak kita, bapak kita, memang family kita tak berapa suka sangat bini baru kita ni. Sebab bini baru kita ni Cina. Kan? Bini baru kita ni Cina, bukan orang Melayu. Banyak persepsi-persepsi yang negatif. Kan? Lepas tu, apa yang kita akan buat dalam tempoh 4 tahun, kita akan cuba untuk, untuk tunjukkan bahawa bini kita ni okey. Bini kita ni boleh bertolak ansur, boleh menghormati adat resam dan budaya orang Melayu, menghormati hak istimewa orang Melayu, menghormati kedudukan raja-raja Melayu, menghormati kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan juga agama Islam sebagai agama persekutuan. Jadi insya-Allah 4 tahun ni yakinlah kita akan buat rakyat Malaysia boleh nampak dengan jelas bahawa ramuan kerajaan Madani ini adalah ramuan terbaik untuk pulihkan ekonomi rakyat, untuk pulihkan ekonomi negara, untuk mengembalikan suasana harmoni di antara masyarakat berbilang kaum. Malaysia going to be a very good destination for investors, for tourists. InsyaAllah kita boleh buat benda ni. Ada lagi? Dia sebut tak ada live. Dia sebut tak ada live. Kenapa? Tapi saya ni yang buat saya tak suka ni. Saya sebagai ahli PAS, saya tak suka perpaduan ni. Apa multicultural ni, tak boleh. Kita nak teruskan politik pecah dan perintah. Ini matlamat kami. InsyaAllah alhamdulillah kami dah berjaya di ini nasihat saya, janganlah kita menjadi macam walaun Jangan menyamar jadi walaun. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Okey Datuk, saya Assalamualaikum semua. Madam Kos. Saya sebenarnya actually dari dulu lah saya tengok cahaya Datuk ni memang
konsisten sejak dulu, walaupun saya daripada keadilan, Datuk UMNO adalah banyak perkara saya tak setuju, tapi saya tengok perjalanan Datuk memang konsisten, dan Alhamdulillah lah Datuk sekarang bersama Kerajaan Perpaduan kan. Alright, so pada pandangan saya lah, actually kita dulu pun saya rasa as PH lah, PH pun bertanggungjawab juga actually. Semasa PRU 15 dulu kan, kita hentam habis-habis UMNO, PN kan. Sama-sama bertanggungjawab. Sampai teruk lah kan, popularity PN jatuh. And sama juga PN pun dia hentam sebab ada DAP. So I think both have to correct themselves. Cumanya saya nak tanya Datuk sikit lah. Dalam keadilan, ke dalam mana-mana parti dia sentiasa akan ada defiant members. Defiant members yang akan mengeluarkan statement yang berbau tak baik lah. So katalah in UMNO, apakah langkah-langkah daripada pihak UMNO untuk mengekang? And then satu lagi saya rasa dalam PN kita ada MIC, kita ada MCA. I think it's about time jugalah kita, maknanya they also need to show their commitment, tapi kita perlu jugalah bagi peluang kepada mereka kan. Of course keadilan kita ada semua, bangsa semua, tapi I think MIC pun ada dia punya peranan dia, MCA peranan dia dalam PN kan. So sama-sama lah, I think this is the time. Kita bukan cari lawan, kita cari dalam parti, apa langkah-langkah. Okey, dia macam ni, madam kalau orang tu dia berbeza pendapat kan, kita tak boleh buat apa sebab kita ni sebuah parti yang mengamalkan demokrasi. Tetapi kalau misalnya dia punya perbezaan pendapat itu dia sampai ke level dia menyerang kepimpinan ataupun menyerang presiden, membuat fitnah, mengadu domba, mencocok dan sebagainya. Kita di peringkat UMNO kita ada lembaga disiplin parti. Saya nak pujilah tindakan YB Anthony Loke. Kita tengok bila ada di antara pemimpin-pemimpin DAP yang mulutnya celupa, contohnya macam Ramasamy kan. Kita lihat DAP mengambil pendirian yang sangat tegas menggugurkan Ramasamy sebagai calon pilihan raya. Kita lihat Tony Pua pun sama juga, menerima nasib yang sama bila mulut dia celupa. Dia digugurkan daripada calon pilihan raya. Malah bila kita lihat seorang pemuda dalam satu majlis, pemuda DAP, bila video tu viral, YB Anthony Loke cepat mengambil keputusan untuk menggantung keahlian lelaki tersebut. Maknanya DAP serius DAP serius dalam soal menjaga keharmonian di antara semua 19 parti politik yang ada di dalam Kerajaan Perpaduan. Jadi peringkat UMNO pun kita pun begitu juga. Itu sebab kita tengok ada di antara pemimpin-pemimpin UMNO yang telah digantung, ada pemimpin UMNO yang telah dipecat kan. Mereka yang terang-terang menjadi pengkhianat dan juga menjadi jurucakap kepada menjadi jurucakap kepada Perikatan Nasional. Rata-rata mereka sudah pun diambil tindakan. Jadi ini antara apa yang kita dah buatlah di peringkat UMNO. Namun ada juga kita tahu di antara pimpinan-pimpinan kita ni pun kadang-kadang mulut diorang ni boleh tahan juga. Diorang ni kadang-kadang selalu jam degan dan kadang-kadang mengeluarkan kenyataan yang berlebihan, mengeluarkan kenyataan yang unnecessary. Jadi kalau dia keluarkan kenyataan yang unnecessary, contohnya macam saya akan bantu UMNO tapi saya tak akan bantu DAP. So sebenarnya dia boleh je dia keluar kenyataan saya akan bantu UMNO, tapi tak payahlah sebut saya tak akan bantu DAP, betul tak? So kenyataan-kenyataan macam ni sebenarnya tidak membantu untuk menyuburkan kerjasama yang baru berusia 8 bulan ni kan. So orang-orang macam ni parti memberi nasihat.
Saya nak bagi jaminan bahawa memang kawan-kawan dalam UMNO sendiri, ada di antara mereka ni yang telah dinasihati oleh Presiden dan sebagainya lah. Maknanya kita tak membiarkan mereka ni mengeluarkan kenyataan sesuka hati mereka lah. Tapi kadang-kadang di antara mereka ni ada juga yang mempunyai agenda-agenda peribadi. Ada juga yang dibiayai oleh pihak-pihak tertentu. Dia ada macam-macam pihak ni. Tuan-tuan kena faham lah. Ada juga pihak-pihak yang apa ni. Ni betul kan ni? Ada juga pihak-pihak yang mendanai mereka-mereka ni. So, tak semua apa yang kita nasihatkan tu diterima lah. Tetapi kalau mereka dah sampai ke level melanggar disiplin parti, kita akan buat laporan disiplin. Kita akan buat laporan disiplin dan percayalah, kita akan ambil tindakan disiplin terhadap mereka.